Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama membuat ulang kaji bagi tajuk nombor bulat. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 60. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 4 hingga 7 bahagian cuba lagi. Soalan 4, nyatakan nombor perdana daripada kad nombor di bawah. Jadi kata kuncinya nombor perdana daripada kad di bawah. Maksudnya kita nak kena pilih mana yang dikatakan nombor perdana. Jadi sebelum kita nak menjawab soalan ini, kita kena tahu dahulu perkara-perkara penting dalam nombor perdana. Iaitu yang pertama yang kita boleh ingat, iaitu ia bukan nombor genap, bukan nombor genap kecuali 2. Maksudnya semua nombor genap itu bukan nombor perdana kecuali 2 saja. Kemudian dia bukan juga sifar, bukan sifar 5 kecuali 5. Okey. Seterusnya bukan sifar 11 kecuali 11, dan yang terakhir bukan tiada dalam mana-mana sifar. Okey, ini perkara tambahan dalam nombor perdana yang kita kena tahu selain daripada 2 perkara asas, iaitu tidak boleh dibagi dengan 1 dan juga dia hanya boleh dibagi 1 dan juga nombornya sahaja. Itu perkara asas 2. Okey, tapi ini perkara yang kita boleh buat sebagai tambahan untuk kita mengenal pasti nombor perdana. Okey, kita tengok satu persatu. Okey. Nombor 9. Okey, jadi nombor 9 ni dia bukan sifar 2, betul. Dia juga bukan sifar 5 dan 11. Tiada dalam mana-mana sifar. Okey, malangnya sifar 9 ni ada dalam sifar 3. Jadi kita tak boleh terima sifar nombor 9. Jadi kita pangkahkan. Okey, seterusnya 17. Okey, 17 betul. Dia tidak ada dalam mana-mana sifar. Okey, jadi kita bulatkan. Okey, seterusnya 39. Okey, dia boleh dibahagi dengan 3, iaitu 13. Jadi dia tak boleh. Okey, so ini tak boleh. Okey, seterusnya 41. Okey, boleh. 53 juga boleh. 65 tak boleh kerana dia ialah sifar 5 kat sini. Jadi kita pangkahkan. Kemudian 73 boleh. 81 tak boleh sebab dia ada dalam sifar 9 kali 9 81. Jadi tengok sini, tiada dalam mana-mana sifar, tapi 81 ada dalam sifar 9. Jadi kita tak boleh terima. 89 pun kita boleh terima sebab tak ada dalam mana-mana sifar. Jadi jawapan dia ialah yang cikgu bulatkan lah. Okey, sama ada awak boleh tulis ataupun awak bulatkan. Okey, seterusnya soalan yang ke-5. Tulis lebih daripada atau kurang daripada. Jadi kata kuncinya kita kena tulis di bahagian ruang ni. Okey, tapi cikgu tak ada ruang, nanti cikgu tulis kat tempat lain. Okey. Jadi untuk menjawab soalan ni, kita cuma buat perbandingan. Macam mana perbandingan? Maksudnya kita kena tulis atas dan bawah. Okey, jadi kita tulis yang atas itu yang di depan lah. Jadi kita tulis 762,185 dan yang satu lagi 726,851. Okey, untuk membanding beza kedua-dua nombor, kita cuma tengok daripada depan. Okey.
Contohnya 7 daripada nilai tempat yang terbesar itu ratus ribu. So 7 sama. Kemudian ini 60,000, manakala ini ialah 20,000. Jadi oleh kerana 6 ini berada di depan, ayat nombor di depan ni, jadi kita akan cakap nombor ini ialah lebih daripada. Okey, sebab 6 ni lebih besar daripada 2. Kerana 6 ini ialah 60,000. Manakala 2 ini ialah 20,000. Jadi untuk jawapan soalan ini kita akan tulis lebih daripada. Okey, kita tulis mana? So jawapan dia ialah lebih daripada. Okey, ini jawapan untuk soalan A. Okay, soalan B. Okay, masih perkara yang sama. Kita buat perbandingan. Kita tulis dahulu nombor yang berada di depan. So tulis 492,000, 492,073. Okay, sebelum tu mari kita gariskan dulu yang ni. Jadi kita tahu mana satu kita nak bandingkan. Okay, yang kedua 492. Okey, sama. Okay, jadi kita tengok ni 703. Okay, kat mana yang berlainan? Dekat rumah ratus. Jadi rumah ratus yang di atas ialah sifar, manakala yang bawah ialah 7. Jadi nilai digitnya ialah 700. Oleh kerana yang di atas itu lebih kecil, jadi kita akan cakap kurang daripada. Okay, jadi kita tulis kurang daripada. Okay. Seterusnya soalan C. Okay, seperti biasa kita salin dahulu nombor. Sambil kita salin, kita baca nombor tu. Okay, so 108,648. Nombor yang di belakang atau di kanan ialah 180,486. Jadi kita banding beza daripada depan. 100,000 tak ada masalah, sama. Kemudian 10,000, okey, macam soalan A tadi, 10,000 itu sudah berbeza. Jadi kita tengok sifar dan 8, jadi sifar itu lebih kecil, maka kita akan cakap nombor di depan itu lebih kecil ataupun kurang daripada. Jadi jawapan dia ialah kurang daripada. Kurang daripada. Okay, seterusnya soalan D. Okay, kita tulis dan kita sebut 987,1. Kemudian nombor yang kedua atau di sebelah 978,995. Okey, nak banding beza macam cikgu cakap, kita tengok daripada nilai tempat yang terbesar. Jadi kita tengok 9 sama besar, kemudian 8 dengan 7. Kita gariskan. Kita tengok 8 ini lebih besar daripada 7, maka nombor di depan ini ialah 80,000. 7 ini mewakili 70,000. Jadi untuk soalan D, jawapan dia ialah lebih daripada. Lebih daripada. Okey, itulah dia jawapan untuk soalan yang kelima. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan yang keenam. Okay, susun nombor dalam tertib menaik dan menurun. Jadi kata kunci kat sini ada dua. Itu pertama menaik, kedua menurun. Maksudnya kita ada dua jawapan lah. Okay, so kita akan buat dahulu yang menaik. Jadi kita tengok macam mana. Kita tengok daripada nombor di depan. Okay, sambil baca, kita tentukan nombor di depan. Okay, kita tengok depan ni 300 saja. Ni memang kita baca penuh 309,120. Tapi agak panjang. Kita tengok 309, yang ni 309, 309, 309. So sama. Kemudian kita tengok ratus. Ini 100. Ini sifar. Ini 400. Dan ini 800. Maksudnya ini berbeza rumah ratus. Jadi yang paling kecil itu ialah sifar, iaitu 350. Jadi ini yang pertama.
Yang kedua ialah 1, jadi nombor ni yang kedua. Nombor ketiga sudah pasti 415. Dan yang keempat ialah 827. 309,000 ni cikgu tak sebut sebab nombornya semua sama kan. So 4. Okey, jadi untuk menyusun menaik, jadi kita tulis terus jawapannya. Jadi kita tulis tertib menaik. Tertib menaik. So sama dengan, okey, kita baca dulu nombor yang paling rendah iaitu 309,050. Kemudian 309,120. Kemudian 309,415. Dan yang terakhir 309,827. Jadi itulah dia tertib menaik. Okey, manakala tertib menurun, sudah pastilah nombor besar dahulu. Okey, so kita akan buat tertib menurun pula. So cikgu buat kontra dia, iaitu hitam dan putih. Jadi kita tulis tertib menurun. Kita terbalikkan saja. Okey, jadi kita mula nombor yang besar, 309,827. Kemudian nombor yang ketiga tu 309,415. Kemudian 309,120. Dan yang terakhir sudah pasti nombor yang awal tadi, 309,050. Okey, itulah dia jawapan untuk soalan A, tertib menaik dan menurun. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Okey, jadi kita baca 910,000. Kita baca depan saja. Kita dah tahu jawapan. Okey. 910,000 ini 901, 907 dan 904. Jadi cikgu gariskan ni. Jadi 999 ni betul ni, tengok ni, ini 10, ini 1, ini 7 dan 4. Jadi nombor yang terkecil sudah pastilah 1 ni. Jadi ini 1, kemudian 4, 2, kemudian 3 dan 4. Okay, jadi kita akan tulis jawapannya melalui tertib menaik dahulu. Jadi kita akan buat dahulu tertib menaik. Okay, jadi kita sini tertib menaik. Okay, nombor yang paling kecil lah. Ini nombor yang paling kecil, 901,000. Kemudian 328. Seterusnya 904,825. Seterusnya yang ketiga 907,995. Dan yang terakhir 910,650. Okey, jadi inilah dia tertib menaik. Okey, sekejap Okey. Okey, seterusnya tertib menurun, iaitu nombor besar kepada nombor kecil. Okey. Jadi nombor terbesar kita akan tulis dulu tertib menurun. Okay, nombor yang terbesar dahululah. Jadi kita akan ambil nombor yang terakhir tadi, 910,650. Kemudian
907,995, kemudian 904,825, dan yang terakhir ialah 901,328. Okay, jadi inilah dia tertib menaik dan menurun untuk soalan A dan B. Kita teruskan dengan soalan yang ke-7. Lengkapkan nilai yang mungkin bagi rangkaian nombor di bawah. Jadi kata kuncinya ialah nilai ataupun jumlah ataupun nombor yang mungkin. Okey, jadi soalan ni kita tengok A, 620,198, lepas tu dia ada 620,000, lepas tu 620,000 sama, tapi 201 dan juga 210. Jadi tertib ni secara kasarnya kita tengok menaik. Oleh kerana soalan ni dia bukan satu pola, iaitu contohnya dia naik 2, 2, 2, 2 atau 5, 5, 5, 5, dia meningkat. Jadi kita boleh letak apa-apa saja nombor asalkan dia jangan lebih daripada nombor sebelah. Okay, oleh kerana kita tengok sini 98, lepas tu dia jadi 201, 198. Jadi nilai yang mungkin ada banyak, ada dua, iaitu 199 dan 200. Jadi kita boleh letak apa-apa saja. Apa-apa saja nombor asalkan dia tidak lebih dari sebelah. Okay? Jadi jawapannya kita tulis tu. Kita boleh tulis. Kita betulkan nombor ni. Kita pakai pen hitam. Background putih. Okey, kita tulis 620,000. Kita boleh tulis 200 pun boleh, atau 199 pun boleh. Okey, itu nombor yang pertama ataupun kotak yang pertama. Kotak yang kedua kita tengok 620,201, kemudian yang ujung ialah 620,210. Jadi apa-apa saja nombor yang lebih besar daripada 201, kita tulis semula 620,000, kemudian kita tulis 205. Okey. Okay, 5 dia besar daripada 1 dan kurang daripada 10. Okey, jadi ini jawapan untuk soalan A. Sebenarnya untuk soalan A ni banyak nombor yang kita boleh letak. Okay? Cikgu tak ada jawapan khusus. Jadi awak juga mungkin ada jawapan lain. Awak janji jangan lebih daripada nombor B di paling kanan. Okey, seterusnya soalan B. Kita baca nombor dahulu. 807,856. Kemudian dia pergi 850,123. Okay, kemudian kita tak tahu nombor dia dan kita boleh letak nanti yang mana dia mesti kurang daripada 870,000. Okay, jadi cikgu boleh letak apa-apa saja nombor, janji jangan lebih daripada 871,000. Jadi kita letaklah 860,240 pun boleh. Okay, seterusnya ada kotak kosong, kita tak boleh tahu. Kemudian ada 900,000. Jadi kita boleh letak apa-apa saja macam cikgu cakap tadi. Cikgu nak letak 880,900. Okey. Jadi itulah dia jawapan untuk soalan 7B. Jadi dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini, iaitu untuk nombor 4 hingga nombor 7. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.